Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan sepadu pada 31 Disember 2021. Okey, diberi imbangan duga pada 31 Disember, nilai bank 7,600, akaun belum terima 2,600. Maklumat tambahan, pada 31 Disember didapati seorang penghutang telah meninggal dunia dan hutangnya 300 dianggap sebagai hutang lapuk. Okey, so sekarang ni kita nak buat pelarasan dalam maklumat tambahan untuk hutang lapuk. Baik, bila kita baca maklumat tambahan, dia kata pada 31 Disember didapati seorang penghutang. Okey, ini kata kuncinya Seorang penghutang ini merujuk kepada akaun belum terima penghutang ini merujuk kepada ABT akaun belum terima. So dekat sini akaun belum terima akan terlibat. Telah meninggal dunia dan hutangnya 300 dianggap sebagai hutang lapuk. Okey, 300 dianggap sebagai hutang lapuk. So, hutang lapuk ini merujuk kepada belanja. Okey. Baik, ada seorang penghutang, dia telah meninggal dunia, jadi perniagaan tidak mampu untuk mengutip hutang daripada penghutang tersebut. Jadi 300 yang tak mampu dibayar oleh penghutang ini, kita anggapnya sebagai belanja iaitu hutang lapuk. Okey, jadi bagaimana kita nak buat pelarasan dia? Okey, hutang lapuk ini merupakan belanja Apabila berlakunya belanja, maka nilai akaun belum terima kita ini akan berkurang Kita kena tolak hutang yang tidak berjaya dikutip. So dalam imbangan duga, ABT kita adalah 2,600. Jadi 2,600 kita akan tolak dengan 300. Okey, kita akan tolak dengan 300 kerana ada hutang lapuk. Okey, bagaimana kita nak rekod dalam jurnal am? Okey, balik semula kepada maklumat tambahan tadi Hutang lapuk merupakan belanja. Okey, dalam persamaan perakaunan, belanja kita akan rekod di sebelah debit. Okey, ingat yang ni kan? Debit dan juga kredit. Debit adalah aset dan juga belanja, liability, equity dan hasil adalah di sebelah kredit. Jadi hutang lapuk merupakan belanja. Okey, hutang lapuk merupakan belanja. Jadi dalam jurnal am kita akan rekod di sebelah debit. So di sebelah debit kita akan tulis pada ruangan yang pertama. Okey, kita akan tulis nama akaun kita adalah akaun hutang lapuk. Okey, nilai kita adalah RM300. Okey, manakala di sebelah kredit kita adalah akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Okey, kenapa akaun belum terima ini kita rekod di sebelah kredit? Okey, kerana nilai aset kita telah berkurang kan? ABT merupakan aset. Okey, oleh kerana berlakunya hutang lapuk, kita mesti tolak daripada ABT ni, so kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, jadi ini adalah catatan jurnal dia debit hutang lapuk, kredit ABT. Okey, tarikh jangan lupa tulis tarikh 2021 Disember 31. Okey, seterusnya kita sediakan ledger bagi akaun hutang lapuk dan juga akaun belum terima. Okey, baik, sebelum kita buat akaun hutang lapuk, semak semula dalam imbangan duga. Ada tak nilai yang telah dicatatkan hutang lapuk di dalam imbangan duga? So dalam imbangan duga kita tak ada baki daripada hutang lapuk Okey, jadi kita terus rekod hutang lapuk daripada jurnal am. Okey, dalam jurnal am, hutang lapuk ianya berada di sebelah debit. Jadi dalam akaun hutang lapuk kita akan rekod juga di sebelah debit. Okey, Disember 31. Okey, kita akan rekod di sebelah debit. Okey, catatan bergunya adalah akaun belum terima. So kita akan tulis akaun belum terima. Okey, nilai dia adalah sebanyak 300. Okey, manakala untuk akaun ABT, semak dalam imbangan duga. Okey, dalam imbangan duga ada ABT nilai dia 2,600 kan? So 2,600 ini kita kena rekod dahulu dalam akaun ABT, baki BB dia. So ABT di sebelah debit. Imbangan duga di sebelah debit kerana ianya adalah akaun aset kan?
Okay, jadi awak boleh tulis di sebelah debit. So debit di sebelah kiri. Disember 31 kita akan tulis baki BB. Okay, kita ambil dulu baki dia. Nilai asalnya adalah 2,600. Okay, kemudian dalam Journal Arm tadi, ABT kita berada di sebelah kredit iaitu 300 kan. Catatan bergu daripada hutang lapuk. So, ABT kita rekod di sebelah kredit kanan. Okay, kita akan tulis Disember 31. Okay, catatan bergu tadi adalah hutang lapuk. Okay, so awak akan tulis hutang lapuk. Jumlahnya adalah 300. Okay, so tutup account. Okay, akaun hutang lapuk, okay, kita tutup. Sebelah debit kita ada 300. Okay, selang satu baris. Okay, buat garis imbangan kita adalah 300. Sebelah kredit, nilai imbangan kita juga adalah 300. So, 300 di sebelah kredit ni tak ada nilai. Okay, nilai ini akan kita hantar ke dalam akaun untung rugi. Kita nak bawa ke dalam apur ni. Okay, sebanyak 300. Okay, manakala akaun ABT, okay, selang satu baris. Di sebelah kredit, kita debit, kita ada 2,600. Okay, sebelah kredit, kita ada 300. Okay, jadi nilai imbangan kita, nilai yang besar kita adalah 2,600. Okay, 2,600 tolak dengan 300. Okay, bakinya adalah 2,300. So, 2,300 ini kita akan tulis sebagai baki HB. Kita akan bawa ke tempoh perakaunan yang seterusnya. So, bila dah ada baki HB, pastikan awak akan tulis Januari 1 kita bawa ke tempoh perakaunan yang seterusnya. Kita bawa ke tahun depan. Dia akan jadi baki BB 2,300 di sebelah debit. Kenapa debit ni? Kerana ABT ni adalah akaun aset kan. Aset dia mesti berada di sebelah debit. Baki BB dia di sebelah debit. Okey, jadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, salah ni akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, so belanja kita tadi, kita dah buat. Akaun untung rugi kita adalah 300. So belanja, awak akan tulis hutang lapuk. Okey, di bawah komponen belanja hutang lapuk kita sebanyak 300. Okey, manakala dalam PKK kita adalah aset semasa. Aset semasa kita tadi adalah akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Okey, jumlah yang terkini selepas kita buat pelarasan adalah 2,300. Okey, tulis dekat sini jalan kerja dia 2,600 tadi kita tolak dengan 300. So kita dapat 2,300. Okey. Boleh? Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh ni dia berbeza dengan contoh yang pertama. Okey, praktis 9, maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan HHH pada 31 Disember. Okey, dia beri nilai dalam imbangan duga. Kita ada bank, kita ada ABT dan juga kita ada hutang lapuk. Okey, contoh tadi tak ada hutang lapuk Contoh yang kedua ni saya letak dekat sini ada hutang lapuk. Okey, so bagaimana kita nak selesaikannya? Okey, 31 Disember didapati seorang penghutang telah diisytiharkan muflis dan hutangnya 500 dianggap sebagai hutang lapuk. Okey, seorang penghutang diisytiharkan muflis. So, penghutang ini merujuk kepada akaun belum terima ABT. Telah muflis, hutangnya 500. Okey, ini nilai pelarasan yang akan kita buat. Dianggap sebagai hutang lapuk. So, hutang lapuk ini tadi merupakan belanja. Okey, belanja. Baik, jadi bagaimana kita nak rekod dalam Journal Arm? Okey, ingat, bila berlakunya hutang lapuk, nilai ABT kita akan berkurang. Okey, jadi kalau kita buat pelarasan dalam imbangan duga ni, okey, akaun belum terima kita adalah 2,600. Okey, ada hutang lapuk 500, maka 2,600 ini kita akan tolak dengan 500. Okey, manakala, okey, apa yang berlaku kepada hutang lapuk tadi?
Okey, dalam imbangan duga kita dah ada hutang lapuk yang dah sedia ada 200. Okey, ada penambahan sebanyak 500, maka hutang lapuk ini akan bertambah sebanyak 500. Okey, so hutang lapuk tu dia dah jadi 700. Okey. So 700 ini nilai yang akan kita bawa ke dalam apur ni. Okey, ni kalau kita buat pelarasan ni kan, 200 tambah 500 awak akan dapat 700. So 700 ini yang akan kita masuk ke dalam apur akaun untung rugi. 2600 tolak dengan 500, awak akan dapat 2100. So 2100 ini yang akan kita bawa ke dalam PKK. Okey. Jelas Okey. Saya langkau step. Saya tak nak buat dulu journal arm, saya tak nak buat dulu ledger. Okey, saya tunjuk dulu dalam apur dan juga PKK. Okey, akaun perdagangan. Okey, ini salah lagi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, tadi kita dah buat pelarasan. Okey, apa yang berlaku kepada belanja? Okey, belanja kita, hutang lapuk kita tadi 200 tambah dengan 500 kan? So, 700 ini kita akan masuk ke dalam apur. Jadi, dalam akaun perdagangan dan untung rugi, belanja kita, okey, kat sini adalah hutang lapuk. Okey, jumlah yang akan kita bawa adalah sebanyak 700. Okey, mana datang 700? 200 yang sedia ada tadi kita tambah dengan hutang lapuk yang baru. So, jumlahnya adalah 700. Manakala dalam aset semasa, kita akan tulis akaun belum terima. Okey, tadi kita buat pelarasan, jumlahnya tadi adalah 2100 kan? Iaitu 2600 nilai yang asal. Okey, ada hutang lapuk yang baru, so kita kena tolak dengan 500. So, kita akan dapat 2100. Jadi, 2100 ini juga kita sebut sebagai ABT bersih. Ini namanya adalah ABT bersih. Akaun belum terima bersih setelah kita tolak dengan hutang lapuk. Okey. Kenapa kita tolak dengan 500? Bukannya kita tolak dengan 700. Awak perasan tak? Dalam hutang lapuk kita, jumlah kita 700 kan? Tapi kenapa kita tolak 500 sahaja? Bukannya kita tolak dengan 700. Okey, sebab dalam imbangan duga ni, hutang lapuk 200 ini, okey, sebenarnya kita dah selesai rekod dalam ABT. Okey, kita hanya buat pelarasan yang terbaru sahaja. Okey, sebab itulah ABT kita ni kita kena tolak dengan 500 yang baru sahaja. Kita abaikan nilai yang 200 ini. 200 ni kita dah anggap urusannya telah selesai. Kita dah siap buat urus niaga tersebut sebelum kita sediakan imbangan duga ni. Okey. Baik. Baik, saya patah balik semula journal arm tadi. Okey, sama macam tadi kita nak rekod dalam journal arm daripada maklumat tambahan. Okey, kita tahu tadi hutang lapuk adalah belanja. Belanja kita mesti rekod di sebelah debit. Okey, so dalam journal arm kita akan tulis hutang lapuk. Hutang lapuk di sebelah debit. Jumlah pelarasan kita adalah 500. Okey, manakala di sebelah kredit kita adalah akaun belum terima kan? Okay. Kenapa akaun belum terima ianya berada di sebelah kredit? Kerana aset kita berkurang. Aset berkurang, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, tarikh. Tarikh jangan lupa 2021 Disember 31. Okey. Seterusnya ledger. Okey, kita buat akaun hutang lapuk. Okey, dalam imbangan duga kita ada hutang lapuk 200. So 200 ini adalah baki BB dia. Jadi dalam imbangan duga, kedudukan hutang lapuk berada di sebelah debit kerana dia belanja kan. So hutang lapuk di sebelah debit Disember 31, kita ada baki BB dia sebab ada dicatat dalam imbangan duga 200. Kemudian dalam journal arm tadi, hutang lapuk debit 500. So, 500 debit kan? So, debit 500. Catatan bergunya adalah akaun belum terima. Akaun belum terima. Baik, nanti kita tutup akaun ni selesaikan dahulu yang ABT ni. ABT, semak dalam imbangan duga ada nilai asalnya 2600 debit. So sama di sebelah debit, sebelah kiri kita Disember 31. Kita ada baki BB 2600.
Okey, kemudian dalam jurnal AM tadi kita ada catatan bergu dengan hutang lapuk kan di sebelah kredit. So kita rekod di sebelah kredit, sebelah kanan kita Disember 31, catatan bergu kita dengan akaun hutang lapuk tadi kan. So hutang lapuk, jumlah dia tadi adalah, pelarasan kita adalah 500. Tutup akaun. Kita tutup akaun hutang lapuk. Sebelah debit kita jumlahkan, kita ada 700. Sebelah kredit, tak ada nilai kan. So itu adalah nilai imbangan kita 700. Disember 31. So butirannya adalah akaun untung rugi. So nilai ini yang akan kita bawa ke dalam apur kita. Manakala ABT, selang satu baris, buat tanda jumlah imbangan kita. 2,600 sebelah debit kan, 2,600, sebelah kredit kita 500. So nilai yang besar kita 2,600 tolak dengan 500, 2,100. So 2,100 ini adalah baki HB, baki terkini akaun ABT kita selepas kita buat pelarasan. Bila ada baki HB, jangan lupa buat baki BB. Januari 31, tempoh perakaunan yang seterusnya iaitu baki BB 2,100. Baik. Jadi kalau awak tengok kat sini, tengok kat sini, dalam akaun hutang lapuk, kita dah dapat nilai hutang lapuk 700. Kan? 700 itu tengok dalam apur kita, 700. Nilai ini yang kita bawa kan ke dalam apur. ABT 2,100, nilai yang terkini baki BB. Nilai ini yang akan kita bawa ke dalam PKK kita selepas kita buat pelarasan.